Sahibul Fadilah, pengusi majlis, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan imam, tak lupa pengusi masjid, barisan jawatan kuasanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, membaca sejarah para ulama setidak-tidaknya memberi sedikit rasaan hati kepada kita untuk meniru dan juga untuk mengambil contoh daripadanya. Sehingga pujangga menyebut, fatashabbahu illam takunu mislahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tidak setara dengan mereka, kerana meniru orang-orang yang hebat sudah barang pasti akan membawa kepada kebahagiaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sejarah menunjukkan sejak daripada dulu lagi para ulama telah menyebut dan juga telah mengesahkan tokoh-tokoh yang hebat di kalangan mereka. Dia sebut satu persatu tentang kesahan mereka, dan ini telah berlaku daripada zaman dulu lagi, sehingga mereka telah sebut kisah-kisah para ulama di kalangan ulama-ulama dan juga sahabat Nabi dan juga tabi'in yang lebih-lebih belaka. Jadi tak pelik kalau kita baca sejarah seperti Siyar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, Hafiz Az-Zahabi. Kita baca sejarah seperti yang disebut oleh Allamah Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu juga kita baca dalam kitab-kitab yang lain seperti Tazkiratul Huffaz, dan banyak lagi mereka senaraikan tokoh-tokoh ulama. Tujuannya kita kenal mereka. Begitu juga tokoh-tokoh yang memberi jasa yang besar kepada dunia Islam. Dan ini semua tak lain tak bukan menjadi perkara yang sebati di kalangan ulama. Bahkan apa yang kita nak bincang pada malam ni, di mana Imam atau Syekh Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi juga, dia juga karang banyak buku-buku berkenaan dengan tokoh-tokoh ulama. Salah satu bukunya yang cukup baik bertajuk Rijalul Fikri wad Da'wah, sebanyak 4 jilid. Dia karang sudah lebih daripada 50 tahun. Dia kumpul satu-satu kisah tokoh-tokoh yang hebat di mana jasanya cukup besar kepada dunia Islam. Begitulah seterusnya ulama-ulama yang lain. Jadinya insya-Allah pada malam ni kita nak bincang, insya-Allah pada malam ni kita nak bincang tokoh ulama, iaitu Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi merupakan tokoh yang luar biasa. Saya melihat beliau merupakan tokoh yang amat unik sezaman dengannya dan sebelum selepas daripadanya. Tokoh ini dilahirkan sekitar tahun 1914 Masehi dan meninggal dunia setepatnya pada 31 Disember 1999 dalam usia melebihi 80 tahun lebih. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi, beliau ini dilahirkan dalam usia yang masih muda lagi, kecil. Abahnya sudah meninggal dunia, maka beliau dianggap sebagai anak yatim. Tapi kedua-dua belah pihak, daripada bapanya dan daripada ibunya, susu galuh kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana asalnya daripada Muhammad ibn Al-Ashtar
seorang pakar hadis yang tersohor. Kemudian seterusnya sampai kepada Sayyiduna Al-Hasan. Dengan sebab itu dia digelar sebagai Al-Hasani. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi dikatakan sejak 500 Hijrah keluarganya telah berhijrah daripada negeri Arab dan telah menetap di kota India di India. Tujuannya menyampaikan dakwah. Maka salah silah keluarganya memang ramai di kalangan para ulama, termasuk mujahid yang hebat, termasuklah seperti Al-Imam As-Sarhandi. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi daripada kecil lagi mempunyai kecerdasan yang amat luar biasa. Boleh menghafaz Al-Quran Al-Karim dalam usia yang amat muda. Dalam usia hampir 11 tahun dia telah belajar bahasa Arab dengan fasih daripada seorang gurunya daripada Yaman, Al-Khalil, yang datang ke India. Sehingga dalam usia belasan tahun, 14 tahun sahaja, kepakaran bahasa Arabnya setanding dengan orang Arab dan juga tutur guru Arab. Inilah kelebihan Abul Hasan Ali An-Nadwi. Tak cukup dengan itu, Allah sifatkannya dengan sifat rajin menuntut dan menekuni ilmu. Kesungguhan menekuni ilmu ini menyebabkan budaya membaca merupakan budaya yang utama dalam hidupnya. Dan dalam saat yang sama, beliau sempat mengkhatamkan pengajian hadis Sunan Sittah dalam masa setahun. Dan beliau bukan sekadar itu, telah menekuni pelbagai disiplin ilmu, antaranya ilmu tafsir, di mana datangnya seorang ulama Arab, maka dia pelajari dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dia belajar ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Kecenderungannya dalam ilmu kesufian menyebabkan beliau belajar dengan seorang tuan guru, dan beliau telah merasa terkesan yang amat sangat hampir setahun lebih. Akhirnya tuan gurunya menunjukkan kepadanya untuk pergi belajar di satu tempat dan berguru dengan seorang ulama yang terkenal, iaitu pengasas kepada tabligh, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Bila dia tengok susuk Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, dia jatuh hati. Dan apa yang telah dirancangkan untuk menyampaikan dakwah telah dilakukan oleh Maulana Ilyas, di mana Maulana Ilyas ini menghadapi tribulasi yang amat mencabar, kerana dia telah mewakafkan keseluruhan hidupnya. Akhirnya dia pergi satu kawasan di mana terkenal dengan orang yang samsing dan keras, ibarat kalau orang Arab macam Badui Lamu. Maka kawasan yang dipanggil sebagai kawasan mewah itu, Maulana Ilyas dengan kesabarannya, akhirnya mereka menjadi insan yang terbaik, mendukung jamaah tabligh dan juga menyampaikan dakwah Islamiah dengan hebat. Pada saat yang sama, Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi amat berminat dengan kesusastraan. Ketika itu seorang penyair terkemuka India muncul, bernama Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini bukan sekadar penyair yang bersifat perkara remeh-temeh, tapi dia penyair yang bersifat reformis, yang menyedarkan kepada dunia akan ummah. Menyebabkan dengan bahasa yang cukup hebat inilah, ketika usia yang amat kecil dia telah pergi bertemu dengan Iqbal dan merasa jiwanya serasi dan masuk dengan jiwa Iqbal. Akhirnya dengan kepakaran yang ada padanya, beliau telah menterjemahkan karya Iqbal ini dalam bahasa Arab, disyairkan dengan syair bahasa Arab. Itulah kehebatan Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Bila dia syairkan dalam bahasa Arab, maka dia menamakan dengan nama Rawa'id Iqbal.
atau kalam yang indah daripada Iqbal, khususnya syair-syair. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini dia tak pernah belajar di negeri Arab, tetapi keilmuannya setanding, bahkan banyak mengatasi mana-mana ulama Arab. Dalam usia yang muda, Allah Subhanahu wa taala bagi kepadanya kecerdikan yang amat luar biasa. Kemampuan bahasa Arabnya yang tinggi, begitu juga penguasaan dalam ilmu-ilmu agama. Dan satu kelebihan yang jarang berlaku kepada mana-mana ulama, di mana Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi mempunyai satu ufuk minda yang jauh, pemikiran yang jauh ke depan. Maksud saya, dia punya hasrat dan matlamatnya cukup hebat, dan ini jarang berlaku kepada mana-mana ulama. Tapi Allah takdirkan Maulana Abil Hasan Ali Nadwi begitu hebat pada masa itu. Sementara pula pada masa itu seorang tokoh daripada Pakistan terkenal, iaitu Abul A'la Al-Mawdudi. Maka akhirnya dia join sama dengan Abul A'la Al-Mawdudi, yang ketika itu amat menentang kepada kuasa barat ketika itu yang terkenal dengan sifat penjajahannya. Tetapi oleh kerana pendekatan dan uslub kurang selesa, menyebabkan dia telah berpisah daripada Abul A'la Al-Mawdudi. Tetapi pada saat yang sama dia menjaga hubungan sehinggalah sampai ke akhir hayat. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini, tuan-tuan, mengikut ceritanya seorang ulama yang mana ianya cukup begitu kuat untuk menekuni ilmu. Kekuatan dan kesungguhan dalam menekuni ilmu ini jelas bila mana kita tengok jawapannya dan karyanya telah tersebar di seluruh dunia. Dalam usianya yang muda, dia telah mengkaryakan satu karya yang dianggap sebagai karya terbaik pada kurung ini. Pada kurung ini karyanya yang bertajuk Maza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa ruginya dunia tak kala umat Islam lemah. Kitab ini beliau karyakan dalam usia kurang daripada 30 tahun usia ini. Fi ray'ani syabab, dalam keadaan amat muda. Tapi kitab ini bila mana dia siapkan kitab tersebut, sesungguhnya telah dicetak di negeri Arab di Mesir. Maka masyayikh Mesir seluruhnya terjengat, terkejut. Siapa karang kitab macam ini telah membuat seperti ice breaking pemikirannya dan melihat balik world view manusia, khususnya kepada Islam, sehingga seolah-olah manusia atau umat Islam sedang tidur atau sedang alpa dan lalai. Mereka ni seolah-olah terjaga dengan kitab tersebut, sehingga mereka kata, ini siapa ni boleh mengkaryakan sampai akal fikiran tu nampak begitu meluas. Kerana kalau kita tengok kitab itu menyentuh pelbagai dimensi agama-agama zaman dahulu, agama-agama yang kuat dan sebagainya, dari segi usul asalnya. Kemudian melihat pula dari segi kepincangan barat dan juga timur yang tidak berpaksikan kepada agama Allah. Kemudian didatangkan satu solusi yang cukup baik. Saat yang sama dia mengislahkan apa yang dianggap sebagai kelemahan kerajaan-kerajaan Islam. Maka sentuhannya itu amat luar biasa. Sehingga mereka tanya, ni siapa karang ni? Umur berapa ni? Mesti 80 tahun atau 70 tahun rupanya. Tapi bila mereka tahu Maulana Abil Hasan Ali Nadwi karang, mereka terkejut. Rupa-rupanya orang yang amat muda. Walaupun dia karang banyak lagi buku selepas daripada itu, maka katanya dia tak tahu buku yang dikaryakan itu, Maza khasiral alam, itulah yang meletup seluruh dunia
dan dia tak mampu lagi nak karang buku seperti itu. Boleh jadi kerana ilham Rabbani dan keikhlasan hati yang sungguh-sungguh ketika mana dia menggerakkan mata penanya, yang keluar daripada hujung mata penanya dakwah yang penuh disulami dengan iman, ilmu dan hikmah di samping ilham Rabbani. Akhirnya kitab tersebut adalah kitab yang terbaik. Almarhum Said Qutb banyak menukilkan daripada kitab tersebut. Begitu juga kita tengok Syekh Syarbasi, ulama besar di Mesir, pengarang kitab Yas'alunaka fid din wal haya, telah membuat komentar yang cukup baik. Masyayikh Al-Azhar juga merasa kagum atas kitab tersebut. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi adalah antara peminat tegar kepada Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Maka itulah kisah bagaimana luar biasanya karya Imam atau Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini dicetak berkali-kali. Saya telah menemui pelbagai ulama di mana bila ditanya kitab apa kitab yang terbaik yang dikaryakan oleh ulama-ulama mutaakhir, mereka menginsafi dengan menyatakan kitab yang terbaik yang aku tengok adalah Maza khasiral alam bil hitatil muslimin. Itu menunjukkan daya fikir atau kekuatan dan kehebatan yang ditonjolkan oleh ulama seperti ini adalah amat luar biasa. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi, dia adalah orang yang jaga, orang yang mengkaryakan mengikut waqi'i dan realiti semasa. Sebab itu dia karyakan tentang Palestin, khusus berkenaan dengan Palestin. Gerak nadi umat Islam Palestin juga telah dikaryakannya, disebut betapa pentingnya Palestin dalam jantung hati umat Islam. Inilah Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Tak cukup dengan itu, dia banyak berkelana dan bermusafir. Dia pergi ke negeri Arab, dia pergi kepada Mesir beberapa kali, dia pergi ke negara Kuwait, dia pergi ke Syam, Syria, dia pergi ke Malaysia, dia datang ke Amerika, dia datang ke England, dia datang banyak negara. Dan hasil setiap kali dia datang ke negara-negara tersebut, dia catatkan satu catatan, khususnya apabila dia menyampaikan ceramahnya. Menariknya, dia bukukan kitab tersebut bertajuk Fi Masiratil Hayat, dalam perjalanan kehidupan. Dan dia cerita tokoh-tokoh negeri di mana ulama-ulama yang berada. Dan itulah keadaan Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Jadi kitabnya banyak dan kitabnya bermanfaat, menyedarkan kepada ummah. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi biasanya kita tengok kerana dia ni orang baik, dia akan komen dalam bentuk komen yang baik-baik. Dia tidak tengok macam kita, bila tengok kita akan tengok unsur negatif. Tapi cara ulama besar ni, dia akan tengok sisi-sisi positif. Maka itu tanda hatinya bersih. Dia akan komen yang baik-baik, dan ini yang baik, yang ini yang baik, dia komen. Dia puji Mesir, dia puji Kuwait, dia puji Malaysia, dia puji tempat-tempat dia pergi, dan dia ambil. Maka ini tanda orang yang faqih dan da'i yang sebenar. Sebab itu Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, bila matinya Syekh Abil Hasan Ali An-Nadwi, dia telah karyakan khusus dalam satu buku. Dia Qardawi ni, dia karya banyak buku. Antara buku yang dikaryakan, dia kumpul ulama-ulama yang mati pada beberapa tahun. Maka dia tajukkan buku dia dengan tajuk Wada' Al-Ahlam, selamat tinggal ulama. Tapi untuk Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini, dia khususkan satu buku khas. Bukunya bertajuk Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi Kama Araftu. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi sebagaimana aku kenal. Dia kata, aku menjadi pengkagumnya sejak aku kecil lagi.
Dan bila aku tengok caranya, aku rasa jatuh hati. Dan aku tengok pendekatannya, pendekatan yang luar biasa. Bila aku tanya kepadanya, apa pandangan kamu kepada ulama Mesir? Terbagus ulama Mesir. Cuma aku heran, kata dia, satu benda. Apa dia? Ulama Mesir ni tak ada janggut, kata dia. Oh, kejut Abul Hasan Qaradawi. Ramai yang berdogo rambut yang cukur gini, alim kan cukur gini. Tapi dia orang India kan banyak janggut kan, ikut sunnah sebagai contoh. Cara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dan kelebihannya, dia datang di mana-mana pun para ulama akan datang kepadanya. Dia pergi ke Madinah, dia berceramah, para ulama semua kumpul dengar dia ceramah. Dan sentuhan bila dia ceramah ini menyebabkan manusia akan terasa dalam hati. Kenapa? Kerana yang pertama, dia datang dalam bentuk contoh logik dan contoh mantik, dan contoh ni hak depan mata kita. Dia tak contoh hak terawal-awal, hak jauh-jauh. Kadang-kadang dia contoh jam, dia bincang panjang. Apa pentingnya dia tengok apa-apa. Kadang-kadang dia bincang bak tokak. Hak dia bawa tangan tu dia sebut bak tokak. Tokak ni apa dia? Satu-satu. Jadi orang nampak cara dia, pendekatan dia. Dan dia ini bila dia pergi mana-mana tempat, seolah-olah dia study secara umum suasana masyarakat setempat tersebut. Dan bila dia berbicara dengan para ulama, nampak kehebatannya. Bila dia berbicara dengan orang-orang bawahan, nampak kehebatannya. Bila dia berbicara dengan sesiapa pun, orang nampak. Maka kehidupannya sentiasa dipenuhi dengan undangan dan manusia yang hendak berbicara. Dan sehingga beliau telah dilantik dengan banyak jawatan-jawatan yang besar-besar jawatannya. Dan Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini, bahasa Arabnya menyebabkan dia dilantik menjadi salah seorang pentasheh bahasa Arab untuk Arab ni sendiri. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi, tuan-tuan, orangnya terkenal dengan sifat tawadhu yang amat sangat. Orang yang amat suhu, dan inilah luar biasa. Sebab dia ambil daripada tok-tok guru yang dia telah hadapi dan dia temui, semuanya membekas dalam jiwanya. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi dalam pengalaman dakwah yang cukup banyak itu menyebabkan ramai orang dapat menerima uslubnya dan caranya. Dan ini amat nadir dan amat jarang. Dia datanglah mana-mana tempat, maka ulama akan datang. Dia datang ke, contoh bila dia datang ke Syam, Syria, maka Sadiq Habib Nakar sambut dia, Syekh Hasan Habib Nakar sambut dia, Syekh Dr. Mustafa As-Sibai sambut dia. Begitu juga tuan-tuan guru besar zaman tu sambut dia dan suka dan tengok cara dia. Begitu juga apabila dia datang ke mana-mana tempat pun, ramai yang datang, ulama-ulama yang besar yang akan berbicara dengannya. Itulah hebatnya para ulama. Dia boleh dalam bahasa Urdu sebab dia duduk di situ. Dia fasih dalam bahasa Arab, dia fasih dalam bahasa Farsi, dia fasih juga dalam bahasa Inggeris. Inilah kelebihan Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini seorang yang kita kata cukup berhikmah, dan dia cuba mengajar manusia dalam pelbagai keadaan. Kadang-kadang bila dia naik lift, dia mari Malaysia, dia naik lift, naik ke atas, masuk dalam lift, dia baca Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terkejut. Kita ingat naik motosikal kena baca, ataupun kereta, tengok bila gerak saja dia baca, mungkin aku sekat dalam lift ke apa ke, sebab dia faham.
Dan orang dengar pun, kata lain macam ini. Ini dia perkara yang kecil-kecil pun dia faham yang amat sangat. Dan dia ini akan menyantuni para ulama. Dan dia ni, keluarga dia ni, kalau ada masalah sama dulu, keluarga dia ni memang keluarga yang cintakan Rasul dan sahabat. Menyebabkan mereka karyakan syair lebih daripada 25,000 syair. Bila ada kematian umpamanya ataupun musibah, mereka kubur dan mereka dendangkan syair-syair sahabat, menyebabkan jiwa mereka terisi. Itulah keadaan keluarga Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Hidupnya sentiasa dengan ilmu, membalas surat, di mana para ulama datang bersilih ganti pagi, petang, siang, malam. Dan dia banyak menekuni ilmu, membaca Al-Quran. Tangannya banyak juga pegang tasbih. Begitu juga dia ni banyak menjawab soalan-soalan ummah, dan jawapan itu diterima pakai seluruh dunia. Dia mendamaikan krisis yang berlaku di India ketika mana Rajiv Gandhi dan Indira Gandhi, bila mana mereka bertemu kepada Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi, mereka boleh terima satu sudut sisi pandang dan penyelesaian masalah kepada ummah. Di saat ketika mana Masjid Babari cuba diruntuhkan dan dalam keadaan sentimen agama cukup kerap dan kuat, Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi memberi satu jawapan yang tuntas. Begitu juga beberapa dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan India pada masa itu, terutamanya masalah hak-hak yang menafikan mengikut syariat Islamiah. Maka Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi telah mengungkapkan dengan satu jawapan yang cukup baik dan tuntas. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini, tuan-tuan, kalau kita tengok, dia adalah seorang yang benar-benar memahami apa yang sepatutnya ummah kena isi. Sebab itu saya syorkan, bacalah bukunya. Sentuhannya bukan sekadar buku yang di awang-awangan, tetapi sifat bukunya itu telah membumikan, atau dalam arti kata lain, realiti untuk jawab masalah semasa. Sebagai contoh, kita bincang masalah tentang murtad, kita bincang masalah tentang nak tukar agama, kita bincang masalah macam ni, tapi kita tak tahu macam mana cara nak selesai. Abul Hasan Ali An-Nadwi telah karyakan satu buku yang dianggap terbaik. Tajuknya itu Aba Bakrin wala riddatalah. Abu Bakar tidak ada kemurtadan pada zamannya, sedangkan zaman Abu Bakar itulah puncak kemurtadan, dengan sebab munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamatul Kazzab, seperti Talha Al-Uzdi, seperti Sijah dan beberapa lagi. Munculnya juga golongan yang tak mahu bayar zakat. Munculnya golongan yang menganggap bila wafatnya Nabi maka syariat juga mati. Maka Abu Bakar dapat menyelesainya kurang daripada 2 tahun. Ini luar biasa, tak pernah berlaku pada mana-mana pemimpin seperti itu. Itulah Abu Bakar. Maka Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi telah memberi kredit yang besar kepada Abu Bakar, dan melihat sisi penyelesaian yang dibuat oleh Abu Bakar itulah seterbaiknya, dan telah teruji dan telah berlaku kesannya. Itu menunjukkan jauhnya ufuk minda pemikiran Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi juga, tuan-tuan, dia mengajak kita melihat sesuatu itu dengan melihat daripada 2 sudut. Sudut hidayah, satu lagi sudut jibayah. Mana hidayah ni maknanya daripada Tuhan. Jibayah ni lebih kepada harta, kepada omok, kepada perlu bergiang-giang. Dia bandingkan antara 2 keadaan ini, maka akhirnya dapat disolusikan satu persatu.
Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini, tuan-tuan, salah seorang ulama yang kita kata dia amat bersungguh dalam agama dia. Dia semayang berjemaah sentiasa. Pernah satu ketika dia terlepas main jemaah. Dia tahu ada satu tempat yang lain, dia pergi tempat tersebut. Lepas juga dia pergi pula tempat lain sebab nak kejar sembahyang berjemaah di masjid. Ini perangai orang-orang salafus saleh. Orang macam ini amat sedikit. Atas kehebatannya itu, dia telah dianugerahkan jaizah Al-Malik Faisal dengan satu harta yang begitu banyak. Dia lebih banyak daripada tokoh Ma'al Hijrah. Dia dapat banyak lagi. Tapi tuan-tuan, dia tak pergi pun. Dia tak pergi pun. Dan dia kata, kalaulah bukan kerana anugerah ini disampaikan oleh raja, nescaya saya tak akan ambil. Bila dia ambil, dia telah wakilkan kepada yang ambil itu sedekah kepada beberapa makhak tahfiz di Kota Mekah dan kawasan-kawasan yang lain, termasuklah makhak Salutiyah dan sebagainya. Dan dia tak ada apa-apa. Ini orang yang mempunyai jiwa yang cukup besar. Akhirnya tuan-tuan, dalam usia melebihi 80 tahun, dengan kepenatan yang amat sangat, pada hari Jumaat 31 Disember 1999, beliau telah menyuruh anak muridnya untuk bawa dia ke masjid. Dia pun duduk di satu sudut dalam masjid dan mendengar khutbah Jumaat. Sebelum khutbah disampaikan, dia minta anak muridnya bawa Al-Quran. Ghalibnya pada asasnya dia selalu baca surah Yasin, surah Kahfi dan surah-surah yang lain lagi. Dia selalu baca surah-surah tersebut. Tapi pada hari tersebut dia tak baca Kahfi, dia terus baca surah Yasin. Bila dia baca surah Yasin sampai kepada ayat innama tunziru man ittaba'az zikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tu mati. Ayat ni kalau kita tengok cukup hebat. Satu janji Tuhan beri berita gembira dengan keampunan dan balasan yang amat mulia. Seolah-olah dia sebagai munzir, sebagai muballigh, sebagai pengganti kepada Rasul. Sebab ulama tu warasatul anbiya. Mati dia. Bila dia mati, ni para ulama dia nasihat, antara nasihat dia, segerakan sembahyang saya dan kebumikan saya. Mati hari Jumaat, waktu asar sembahyang untuk sembahyang mayat. Tuan-tuan yang hadir ke majlis itu, dalam notis yang amat pendek, yang datang ke majlis untuk solatnya itu melebihi 1,5 juta manusia. Ramai yang datang. Di Makkatul Mukarramah dibuat sembahyang ghaib khas di Masjid Haram. Di Masjid Nabi dibuat sembahyang ghaib khas. Di Masjid Al-Azhar dibuat sembahyang ghaib khas. Sehingga Syekhul Azhar ketika itu telah membuat satu kenyataan terbuka, mengucapkan takziah bagi pihak Azhar tentang kehilangan permata kepada ummah ini, Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi. Begitu juga di Malaysia banyak buat sembahyang ghaib. Itulah kelebihan para ulama, tuan-tuan. Mereka ini bukan sekadar meninggalkan nama, sebagaimana pepatah Melayu kata, manusia mati meninggalkan nama, rimah mati meninggalkan belang, tapi ulama mati meninggalkan ilmu dan kesan kepada ummah dakwahnya sampai sekarang terasa.
Saya sempat bertemu dengan Syekh Nadwi Mustafa An-Nadwi, murid kepada Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Ceritanya cukup menarik. Saya baca dan saya tanya kepada Syekh tu, ceritanya macam mana dia jawab soalan. Saya ambil masa 5 minit lagi, tuan-tuan, 5 minit. Lepas tu kita berhenti lah. Ataupun 5 ataupun 10. Saya kalau masuk waktu saya suka berhenti dah. Tapi minta izin sikit. Syekh Nadwi ni, tuan-tuan, Mustafa ni, dia ni orang yang cantik, orang Mesir. Saya bertemu dengan dia banyak kali dah. Baru ni pun dia datang ke sini temu dengan kami. Syekh Nadwi ni, Syekh Mustafa ni orang Mesir ni, dia belajar medik. Medik ni tuan-tuan tahulah susahnya. Jadi bila dia tengok susuk Syekh Abil Hasan Ali Nadwi ni, dia minat sangat nak jadi ulama. Dia pergi ke Syekh, dia kata, Syekh, saya ingat saya nak belajar ilmu, nak jadi ulama, nak jadi macam Syekh, nak pergi ke Syekh nak belajar ilmu. Tapi sekarang saya buat medik, macam mana Syekh? Syekh Nadwi ni otak dia, tuan-tuan, ni lah orang ulama besar, dia lain cara fikir. Dia kata apa? Dia kata, anakku, kamu habiskan dulu medik, selesai medik kamu mari temuan. Jawapan ni kalau kita tengok samalah apa yang berlaku kepada Ibnu Sina. Ibnu Sina ni sejak kecil lagi minat ilmu kedoktoran. Minat sangat ilmu kedoktoran. Tapi mak dia kata, "Dok, kena belajar agama, belajar agama." Dia belajar di mak dia. Sehingga selesai belajar agama, akhirnya dia patah kepada ilmu kedoktoran. Dia menjadi scholar dalam bidang doktor dengan teori yang luar biasa. Ibnu Sina ni pula, kalau cara dia belajar dia lain. Dia pernah dapat merawat seorang gajah yang sakit, dan gajah tu sembuh dengan izin Allah. Raja tu panggil dia, tanya dia, apa nak? Kalau kita sedar lah jawapan. Kita akan kata, tuanku paspon dulu, nak fikir, nak bincang. Ibn Sina jawab apa? Dia kata, tuanku, kami dengar tuanku ada satu perpustakaan yang hebat, besar, banyak kitab-kitab nadir. Jadi izinkan saya masuk, saya nak baca. Itu saja. Dan cara dia baca buku ini bukan macam kita baca. Dia baca ni yang orang panggil baca dalam bentuk capture maklumat. Lain. Kita ni pakai baca je, dia ambil cepat. Baca dia caranya fast reading satu, speed reading satu, dan dua, cara dia ambil maklumat cepat dia ambil. Maka sebab itulah dia menjadi salah seorang yang cukup hebat. Tuan-tuan, nasihat Syekh seperti itu akhirnya kita dapati. Berapa ramai orang belajar medik sebagai contoh, bila dengar seorang ulama besar ceramah nak jadi, berhenti. Susah pula. Jadi kadang-kadang hak ni pun tak sampai, hak tu pun tak sampai. Dua-dua tak dapat. Tapi yang dia ni, yang ni pun dapat, yang tu pun dapat. Jadi kemah cara dia, tuan-tuan. Itu cara dia selesaikan masalah. Jadi cara penyelesaian masalah ini adalah amat penting. Contohnya, dia pergi ke negeri Yaman. Bila sampai di negeri Yaman, dia jarang nak pergi ke Yaman. Selepas daripada Syekh Ali Al-Qadiri minta sangat pergi, lepas janji punya janji, akhirnya dia pun pergi ke negeri Yaman. Sampai di negeri Yaman, maka orang Yaman ni bawa dia. Biasanya mana-mana tetamu kerajaan dunia, biasanya kalau bawa dia akan hantar ke hotel tu. Itu biasa. Biasalah kami pergi, itu gitulah keadaannya. Tapi orang Yaman ni dia pelik ni, dia tak hantar di hotel. Apa dia buat? Dia buat masuk kepada pasir. Akhirnya sampai rumah guru Suah. Dia dapati di situ ada ulama besar Yaman. Maka kata Maulana Abil Hasan Ali Nadwi, benarlah sabda Nabi, al-hikmatu yamaniyah. Hikmah itu berasal daripada Yaman. Orang Yaman ni memang luar biasa, bijak, tuan-tuan. Ada hikmah dia.
Dan kalau kita baca sejarah ulama besar pun daripada Yaman memang ramai, ada kelebihannya. Kemudian ulama ni jauh tanya kepada Maulana Abil Hasan Ali Nadwi. Dia kata, kamu memberi teori berkenaan dengan siasat berbeza dengan ramai di kalangan ahli siasat. Sikit cakap bahas siasat lah, tapi bukan hal ni. Siasat di mana ramai orang kata nak jadi baik mesti kena betul daripada atas baru jadi baik. Pemimpin ini dalil pun ada, an-nasu ala dini muluki. Tapi peliknya, kamu membuat teori cara nak membaik ummah ini betul daripada keluarga, daripada masyarakat. Mana dalil atau hujahan kamu? Maka dia jawab, pendapat seperti ini telah diambil dan diterima pakai oleh Al-Imam As-Sarhandi. Dan kalau kita tengok kejayaan-kejayaan seperti Maulana Ilyas Al-Kandahlawi dan seumpamanya daripada bawah, maka sebenarnya teori-teori seperti ini tidaklah salah dan banyak berlaku. Bahkan susu galuh daripada keturunan Maulana Abil Hasan Ali Nadwi ini membentuk satu pahaman raja Mongol yang Islam tapi zalim kepada menjadi raja yang saleh lagi. Tengok. Jadi teori-teori seperti ini kita tengok bukanlah semata-matanya masalah qat'i, tapi lebih kepada ijtihad. Jadi sekadar itulah tazkirah saya berkenaan dengan Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi. Kalau kita nak baca panjang sejarah yang diputi oleh ulama, tuan-tuan boleh baca dalam buku Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi ini. Dan juga bolehlah bersama kami ini banyak buku lain seperti Tinta Nasihat untuk Menuntut Ilmu, melengkapkan apa yang dikatakan tokoh-tokoh yang lain. Baikilah Solat, ini pun ada. Dan buku Hadis 40 ni merupakan satu buku yang bagi saya cukup menarik untuk kita kaji dan kita bahas. Dan buku terbaru daripada Pejabat Mufti Matla'ul Badrain yang asalnya satu jilid, tapi kita telah cuba baiki balik jadi 3 jilid yang mungkin manfaatnya banyak kita dapat, yang dikaryakan oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fattani. Jadi sekadar itulah, mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin tak sesuai dengan khalayak sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.